Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah melihat kulit sahaja, dengarlah kandungan sehingga tamat. Saya, Nur Aimardah binti Azmi, akan menerangkan mengenai definisi kesepaduan sosial di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik. Kenapa kita unik? Sebab kita mempunyai pelbagai jenis etnik. Tetapi yang umumnya ialah Cina, Melayu dan India yang telah menetap di Malaysia kira-kira 5 abad. Okey, seterusnya kita sebenarnya mempunyai 80 jenis etnik, termasuklah Iban, Kadazan Dusun dan juga Baba dan Nyonya dan macam-macam lagi. Tetapi etnik ni sebenarnya lebih kepada di Malaysia Timur. Okey, seterusnya kita sebenarnya mempunyai 80 jenis etnik, termasuklah Iban, Kadazan Dusun dan juga Baba dan Nyonya dan macam-macam lagi. Tetapi etnik ni sebenarnya lebih kepada di Malaysia Timur. Matlamat kesepaduan sosial ini merupakan matlamat yang ingin dicapai oleh semua pihak dan juga semua individu kerana ia akan tahap pencapaian pembangunan sesebuah komuniti tersebut. Malaysia turut menggunakan sistem pendidikan vernacular iaitu sekolah mengikut kaum tetapi tetap mengekalkan bahasa pengantar sebagai bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu. Sistem pendidikan ini sebenarnya diperkenalkan oleh British. Di Malaysia turut wujud sekolah wawasan. Wujudnya sekolah wawasan ni kerana ingin menyatu padukan semua rakyat. Yang wujud di Malaysia ialah sekolah rendah, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah menengah kebangsaan dan juga sebagainya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Aisyah untuk menerangkan secara lebih lanjut mengenai topik ini. Okey. Pergi ke pekan mencari busana. Terima kasih Cik Ain Mardia. Saya, Nur Aisyah binti Ahmad, ingin membentangkan tentang kepentingan membentuk kesepaduan sosial di Malaysia. Tahukah anda mengapa pentingnya membentuk kesepaduan sosial di Malaysia? Tahukah anda sistem pendidikan dapat mempelajari masyarakat saling menghormati, berakhlak mulia, bersatu padu, beriman, berilmu dan pelbagai lagi. Ini adalah contoh saya bersama kawan-kawan saya yang berlainan bangsa. Pendidikan pula dapat menyeimbangkan sosioekonomi di antara kaum dan kumpulan etnik di mana ia dapat melihat melalui peluang-peluang pekerjaan, pendapatan dan pegangan equity. Sekian daripada saya tentang kepentingan membentuk sosial di Malaysia. Seterusnya, diminta untuk Cik Aina Namira untuk berbicara. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Hai semua, saya Aina dan akan membincangkan tentang langkah-langkah menerapkan kesepadan sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dasar pecah dan perintah oleh Inggris memberi ruang kepada setiap kaum menubuhkan sekolah untuk kepentingan kaum masing-masing. Pendidikan pada zaman British tidak mempunyai matlamat dan objektif yang jelas dan hal ini menerbitkan ketidakseragaman dalam orientasi dan kurikulum pendidikan sehingga mendatangkan masalah yang rumit dari segi perpaduan kaum. Oleh itu, kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Langkah pertama, kerajaan telah menubuhkan Jawatan Kuasa Penasihat Pusat. Jawatan Kuasa Penasihat Pusat ini ditubuhkan dengan mengemukakan cadangan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Walaupun sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam kategori sekolah kebangsaan, tetapi persetujuan kerajaan menerima dan mengiktiraf sekolah vernacular dalam sistem pendidikan negara ini mencerminkan usaha untuk mencapai kesepadan sosial wujud dalam sistem pendidikan negara. Seterusnya, langkah kedua, menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Ini bermakna bahasa Melayu adalah bahasa pengantar di semua institusi pendidikan kebangsaan.
bagi sekolah jenis kebangsaan SGKC dan SGKT yang menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar, bahasa Melayu wajib juga dipelajari di sekolah tersebut. Seterusnya, langkah ketiga ialah kerajaan telah melaksanakan peperiksaan awam yang sama bagi semua sekolah. Dalam konteks penyatuan, sistem peperiksaan awam di semua sekolah menengah adalah dalam bahasa kebangsaan sahaja bagi menerima bahasa sebagai identiti kebangsaan yang perlu dihayati dan dikongsi bersama oleh semua pihak. Akhir sekali, langkah yang keempat ialah penggunaan buku teks yang sama di semua sekolah. Buku teks ditulis berdasarkan kurikulum mata pelajaran yang dibangunkan oleh bahagian pembangunan kurikulum dan mesti bercorak tempatan serta mengambil kira sensitiviti kaum agama. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada Anis Maisara. Hai, Puteri beradu dengan Lena. Terima kasih Aina. Sekarang kita bergerak kepada strategi. Strategi pertama, penggunaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Strategi kedua, mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang selaras, sama rata. Tak ada yang susah sangat, tak ada yang senang sangat, semua sama. Tak kira bangsa, tak kira jenis sekolah. Okey? Strategi ketiga, melicingkan tata cara pengurusan pendidikan iaitu KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai organisasi yang bertanggungjawab. Keempat, menggalakkan aktiviti kurikulum bagi memupuk disiplin dalam kalangan pelajar. Seterusnya, yang keenam, mendemokrasikan pendidikan bagi memastikan pendidikan itu dipertingkatkan dengan mengagihkan peruntukan yang adil kepada setiap jenis sekolah untuk semua bangsa tanpa mengira jenis sekolah dan jenis pendidikan. Peruntukan kena adil supaya pendidikan itu adil. Yang seterusnya, memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik bagi memantapkan kemahiran di kalangan para pelajar. Yang terakhir, mempertingkatkan pendidikan Islam, kerohanian dan moral juga disiplin untuk memastikan moral para pelajar di Malaysia ini terjaga dengan disiplin yang sangat mantap. Selesai sudah dengan strategi, mari kita beralih kepada Imaira untuk kesimpulan. Embun datang, bunga menguntung. Suria datang, pecahlah bagi. Ku ucapkan Assalamualaikum untuk kalian di hari ini. Hai, saya Imaira. Saya ingin membentangkan kesimpulan tentang sistem pendidikan membentuk sistem kesepaduan sosial di Malaysia. Kesimpulannya ialah sistem pendidikan dapat mewujudkan kesepaduan sosial dalam kalangan pelajar di mana ia merupakan satu keperluan untuk kehidupan abad 21. Pelajar perlu menerima, memahami, bertoleransi dan menghormati antara satu sama lain agar dapat mengurangkan konflik bagi mengelakkan peristiwa 13 Mei berulang. Oleh itu, sistem pendidikan perlu memainkan peranan dengan berkesan sebagai ejen sosialisasi bagi memupuk kepribadian dan kesedaran bersama dalam kalangan pelajar. Oleh yang demikian, menjadi tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan guru yang terlatih, yang berkualiti, kompeten dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan dari pengetahuan, kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran berdasarkan standard guru Malaysia. Peranan guru bukan hanya penyampai jiwa, pengetahuan, malah sebagai penunjuk cara dan pembentuk jiwa. Kepimpinan guru untuk kemakmuran, perpaduan, integrasi nasional bukan sahaja diperlukan dalam kurikulum, malah juga dalam aktiviti kurikulum. Pencapaian maklumat kurikulum pendidikan kebangsaan dalam mewujudkan kesepaduan sosial bergantung kepada cara bagaimana guru mengendalikan proses PNP dalam menyampaikan pengetahuan nilai kemahiran berdasarkan hasil pembelajaran yang sepatutnya dicapai oleh pelajar.